Okay, speciation define the biological species concept. So apa maksudnya species ya? In terms of biological concept, species is a group of population whose members can interbreed under natural conditions to produce viable and fertile offspring and reproductively isolated from other population. Okay? So apa itu species? Species itu adalah sekumpulan individu dalam satu populasi, ya, yang mana individu di dalam satu populasi itu boleh membiak ataupun boleh mate ataupun boleh can mate with each other under natural condition. Okay, maksudnya kamu boleh menghasilkan anak ataupun menghasilkan next generation dalam situasi yang natural, ya, secara semula jadi. And you will produce viable and fertile offspring. Okay, anak-anak ataupun generasi yang kamu hasilkan itu adalah boleh hidup dan juga subur. Okay, maksudnya boleh menghasilkan anak seterusnya. Kemudian and, okay, ada 1, 2. Dan ketiga adalah reproductively isolated from the other population. Okay, yang ketiga ini bermaksud, okay, you only able to mate with the individual from your own species. Okay? Kalau kamu contoh adalah manusia, cuma boleh reproduce dengan sesama manusia, ya. Begitu. Kalau kamu ada mate dengan makhluk spesies yang lain, contohnya dengan orang utan, tiba-tiba dapat anak orang utan. Maksudnya kalau macam tu, kamu dengan orang utan itu adalah spesies yang sama. Begitu. Boleh faham ni? Okay? Boleh ya? Nah, itu baru kita anggap sebagai spesies. Kalau dia menghasilkan anak, tapi anak dia tidak boleh beranak lagi, okay? Ataupun anak dia mati, itu tidak dianggap sebagai spesies. Okay? So that is the biological concept of species. Yeah? Nah, itu baru dianggap sebagai spesies. Okay? Speciation. Speciation is the process forming a new species through evolution from pre-existing species. Ya, speciation itu adalah proses menghasilkan spesies yang baru. Ya, boleh ya? Tapi tengok balik di sini ya. Nanti when we discuss about the speciation, okay, we will discuss about the barrier ataupun kita panggil sebagai reproductive barrier. It means that as a human, we only able to mate or produce offspring with other human. Ya, tapi yang interbreed di sini dia maksudkan ni siapa nih? Male dengan female, ya, male and female. Baru boleh kita anggap sebagai interbreed. Okay, kalau male dengan male, female dengan female, ada interbreed. Okay, ada menghasilkan offspring, tiada. So itu tidak dianggap sebagai interbreed. In terms of biological species concept, ya. Okay, yang saya mau highlight lagi di sini nanti ya, ini juga. Bila kita sudah menjadi satu species, kita cuma boleh, we only able to mate and reproduce and produce viable and fertile offspring with our own species. Tidak boleh, okay, tidak boleh dengan species yang lain, ya. Nah, itu saya cuma mau highlight nanti apa maksudnya speciation. Satu, speciation adalah kita form new species, and then the new species yang terbentuk mempunyai ciri-ciri seperti ini. Okay. Okay, nanti kita akan tengok tu dan kita akan belajar tentang reproductively ataupun kita panggil sebagai reproductive barrier. Ya. Alright. There will be two modes of speciation, sympatric and allopatric. Ya. Contoh ini adalah pre-existing species. Ini spesies yang awal. Okay, after certain condition atau situation, ada dua spesies yang terhasil. So ini kita panggil speciation. Ya. Nah, ini kita panggil sebagai speciation. Ya. Kenapa terhasilnya speciation? Mungkin berlaku evolutionary ataupun berlaku evolution, ya. And then the new species ataupun the new group of populations produce mempunyai ciri-ciri yang berlainan that will
prevent them from mate with each other. That's why they will be assumed ataupun mereka dianggap sebagai spesies yang berlainan. Walaupun pada asalnya ya mereka berasal daripada spesies ataupun spesies yang sama. Okay. So this type of speciation it can be through sympatric or allopatric. Yeah. So apa itu sympatric, apa itu allopatric? Yeah. Okay, sympatric tu macam ni. Okay. Kalau sympatric, sim tu maksudnya same ya. Same land ataupun same geographical area. Ya. Kalau allopatric tu different, ya, different land, different land, okay, ataupun different habitat, ya. So kalau kita tengok di sini, mula-mula spesies yang sama. Sekarang kalau berlaku allopatric, ada terhasilnya barrier, ya. We have this geographical barrier that will separate this leg, and eventually terhasilnya dua spesies yang berlainan, ya. Contohnya ini A, sekarang ini jadi B, jadi A. Okay. Ataupun, ya, okay, the speciation also can occur, okay, at the same habitat, but the evolutionary process will cause the previous species to become two different species. Contohnya sini A, ini adalah B. Okay, even without the geographical isolation. Okay, boleh faham ke tu? Spesies itu terhasil mungkin kerana dua spesies ni ataupun dua kumpulan individu ni terpisah secara fizikal, secara ada geographical barrier, maka terhasilnya spesies yang berlainan. Atau yang kedua adalah masih tinggal di tempat yang sama, tiba-tiba berlaku sesuatu yang menyebabkan individu tadi tidak boleh ataupun menjadi tidak sama. So bila tidak sama, maksudnya dia bukan spesies yang sama. Maksudnya dia adalah spesies yang berlainan. So ini kita akan study lah apa yang menyebabkan berlakunya speciation. Okay. Alright, some sentences to explain more about sympatric. Sim maksudnya together atau same. Patra tu bermaksudnya homeland, ya. Daripada mungkin pernah dengar patriotic. Okay. Patriotic. Okay. Patra tu maksudnya homeland lah. Okay. Sim, same atau together, ya. The formation of new species in a population in the same overlapping geographical area. Pada tempat yang sama tapi terhasilnya spesies yang berbeza, ya. Kenapa, ya? The primary causes of this adalah reproductive barrier atau isolation, ya. Okay, berlaku reproductive barrier ataupun isolation. The sympatric speciation also can result from the sexual selection and habitat shift atau habitat differentiation ataupun polyploidy ataupun ini spontaneous lah untuk plant, ya. Per plant polyploidy berlaku, ya. Contoh, sebagai contoh, ya, kita tengok ni sexual selection, ya. Ini bukan mau racist lah, cuma mau bagi tahu contoh ni sebenarnya real juga berlaku pada manusia, kan? Okay, sebagai contoh, siapa yang mau memilih sekarang ini, lelaki ke perempuan? Saya akan bagi pilihan untuk kamu, lelaki ke atau perempuan yang kita mau tengok dia punya apa tu? Dia punya sexual selection dia. Lelaki. Lelaki, okay. Lelaki, ya, untuk lelaki. Okay, sekarang ni ada dua kumpulan wanita yang kamu akan nampak. Satu daripada Korea, satu lagi yang datang daripada Afrika. Okay. Which of this group that you prefer to meet ataupun to be a girlfriend, contohnya? Ya, Afrika tuh macam mana sih? General. African dengan Korean. Satu sudah Daniel cakap Korean. Yang ini secara general saja, kamu cuma ada pilihan akhir. Dari yang ini datang daripada Korea, satu lagi datang daripada Afrika. Okay.
secara nature-nya ataupun secara psikologinya kamu akan pilih yang mana? Korea. Korea. So itu yang kita maksudkan dengan sexual selection, ya. So even human pun kita ada sexual selection, ya. Apalagi kalau perempuan, ya, lelaki pendek kalau lelaki tinggi, semua mau lelaki tinggi, kan? Itu juga kita anggap sebagai sexual selection, ya. Okay. Alright. Okay. Ada reproductive barrier ataupun isolation, ya. Ini adalah the primary cause of the sympatric speciation, ya. Macam kita lah contohnya, kita tinggal di satu pulau yang sama. Contohnya, kita tinggal di Pulau Labuan ni dan yang lelaki cuma ada, ya, pilihan sama ada berkahwin dengan yang daripada Korea ataupun daripada Afrika. So, daripada situasi ini, berapa ramai yang akan berkahwin dengan orang Korea? Lelaki. Belum pasti lagi. Tidak ada jawapannya. So, daripada apa tu, majority semua akan apalangan, semua akan pilih berkahwin dengan orang Korea. Contohnya lah. Ya, itu contoh. Tapi sebenarnya mungkin tidak akan berlaku macam tu lah. Sebab yang Korea tu pun tidak mau pilih kau. Okay. Ya, tapi dia berlaku lah sebenarnya, berlaku selection. Okay. Kalau dalam tumbuhan, dia kenapa spesies baru muncul? Sebab berlaku mutation, ya. Due to the mutation. Okay. In plants, mutations will lead to the new species atau will lead to the speciation. But kalau dalam haiwan dan manusia, kalau berlaku mutation, okay, kalau berlaku mutation, what happens to the individual? Adakah dia masih dipilih? Okay, kurang kan? Tidak berapa terpilih kan? Contoh, albinism. Okay. Ini bukan rasis atau apa discriminate, ya, tapi itu adalah yang berlaku lah. Kalau ada contoh, kalau kamu nampak perempuan, ya, kalau kamu nampak lelaki yang biasa, yang kamu selalu jumpa, dengan satu lagi lelaki yang albinism, ya, kamu rasa kamu akan memilih yang mana? Yang biasa-biasa kan? Okay, yang biasa-biasa. Okay, macam itulah. Okay, sympatric mechanism dia, small populations become atau form new species in geographically overlapping population. Yeah, result from the non-random mating. Itu yang saya cakap tadi lah. Kamu disebabkan oleh kita memilih ataupun kita panggil dia sebagai sexual selection. Yeah. Due to the sexual selection, the gene flow is reduced. Yeah, maksudnya yang tidak terpilih itu dia punya gene tu akan terhenti di sana. Ya, ataupun yang tidak terpilih itu contoh macam mana cakap, yang contoh tadi ya, lelaki Malaysia dengan wanita Korea. Okay. Tapi tidak cukup lelaki Korea, tidak cukup wanita Korea, yang lain terpaksa kahwin dengan Afrika. So kita akan nampak nanti the next generation, kita akan nampak walaupun sebenarnya masih populasi atau spesies yang sama, tapi kita akan dapat di profile individu yang akan berlainan lah, kan? Kita akan nampak the breed of Malaysian Korean dengan breed of hybrid between the African and Malaysian. Setuju? Kan? Dan kalau yang descendant of the Malaysian Korean dengan Malaysian African tu, mereka juga mempunyai ciri-ciri yang sama, yang berbeza tadi. Masing-masing tidak mau berkahwin dengan yang tadi, gini kan, Korean Malaysian dengan satu lagi African Malaysian, ya. Nanti dia punya anak ni, contohnya AM juga lah, tapi dia punya, of course kita akan nampak ciri lain lah, ya. Ini pun KM. So ini akan jadi masing-masing akan ini daripada situasi yang sama tadi, ya, satu habitat yang sama. Tapi ini nanti Korean Malaysian dengan African Malaysian ni masing-masing akan lebih selesa untuk memilih pasangan di kalangan diorang ataupun di kalangan
yang mereka lebih selesa. So, from time to time kita akan nampak pada generasi tersebut ada dua kumpulan individu yang utama. Setuju kan? Setuju? Dan kalau situasi itu berterusan selama beberapa tahun ataupun beberapa generasi, akhirnya kita akan di Labuan tu nanti atau di satu tempat tu nanti kita akan nampak dua kumpulan individu ataupun dua kumpulan populasi yang sangat berlainan. So kalau sangat berlainan maksudnya tidak sama, so itu mungkin dianggap sebagai spesies yang baru, ya. Spesies yang baru. Kenapa spesies yang baru? Sebab masing-masing mempunyai ciri ini, ya. Reproductively isolated dengan kumpulan yang lain. Okay, gitu. Okay, reproductive barrier isolates subset of populations from the remainder of the population within the same geographical area. Yeah, the new species form. Factors that reduce gene flow, polyploidy in plants, habitat differentiation, sexual selection. Yeah, choosing mate based on color or other characteristic. Yeah, so ini betul-betul berlaku lah. So itu yang menyebabkan speciation berlaku. Okay, ini contoh eksperimen. Okay. Spesies ikan yang sama sebenarnya, ya. P pundamile dengan P nyerere, nama pun. Okay. Ini eksperimen yang sudah dibuat, ya. Kita tengok dia punya result ya. Under normal light, females of each species strongly prepared males of their own species, ya. Kalau normal light. But under orange light, females of each species responded indiscriminately to males of both species. Ya, eksperimen yang buat ni kalau lampu yang biasa, okay, masing-masing pilih ini jantan daripada spesies yang asal. Ya, tapi kalau dia tukar lampu dia kepada orange, dia tidak boleh bezakan mana satu jantan daripada spesies dia dengan spesies yang lain. So dia boleh mate dengan mana-mana jantan yang ada. Ini untuk ikan lah, ya. Gitu. Okay. The resulting habits were viable and fertile. So, dia punya hybrid yang terhasil ni adalah boleh hidup dan juga subur, ya. So, based on this research, the researcher concluded that the mate choice by female based on the male breeding coloration, ya. So, ikan pun memilih dia punya. Okay. Ikan pilih dia punya warna jantan, ya. Okay. Begitulah dia. Okey, juga ini lagi satu contoh, ya. Sympatric speciation can also occur when a subpopulation exploit a habitat or resources not used by the parents population, ya. Okay, contoh dia ni adalah maggot fly, ya. Satu pada apple, satu lagi pada Houghton fly, ya. Dua-dua pada buah macam ni. So, ini apple. Ini macam apa ni ya? Houghton, macam apa mau cakap ni? Macam buah apple ya, tapi bukan apple sebenarnya. Ya. Dia sebenarnya daripada spesies yang sama. Tapi dua-dua menggunakan apa ni same habitat ataupun dalam kebun yang sama, ya. Kebun buah-buahan yang sama. Tapi satu memilih di pokok, satu di pokok apple, satu lagi di satu pokok Houghton, ya. So, apa jadi dia? The fly original habitat was the native Houghton tree. But about 200 years ago, some populations colonized apple trees, ya. Mula-mula di spesies yang sama tu ni tinggal di Houghton tree. Tapi ada certain daripada serangga ni pindah kepada pokok apple, ya. So lama kelamaan, ya. Apa yang jadi? Berlaku pre-zygotic barrier habitat isolation, ya, between the population that feed on the apples and the feed on the Houghton, ya. Boleh faham di sana?
spesies yang sama tapi satu tiba-tiba makan ataupun berpindah ke pokok apple ya. Dan akhirnya lalat tu yang pindah pergi pokok apple, dia cuma tinggal ataupun habitat dia adalah di pokok apple. So walaupun daripada spesies yang sama, kedua-dua kumpulan lalat buah ni tidak lagi mempunyai tidak lagi dapat jumpa ya, dipisahkan oleh pokok. So akhirnya selepas beberapa ratus tahun ya, ataupun selepas beberapa lama, akhirnya spesies ini menjadi different species. Kenapa menjadi different species? Sebab berlaku ada dua tadi ya. Satu berlaku habitat isolation ya. Satu di pokok apple, satu lagi di pokok Halton tree ya. Next, selepas beberapa lama ya, lalat ataupun lalat buah yang pada pokok apple ni, dia pun berevolusi or will become adapted to the what you call this, to the apple tree. Maksudnya lalat ni membiak ataupun menjadi matang mengikut musim buah apple. Ya. So dia cakap di sini, apple mature more quickly than Halton fruit. So yang apple feeding flies, okay, lebih cepat membesar. Okay. Kamu masih boleh ikut ke ni? Halo. Kasihan kan? Boleh kamu ikut? Masih, sir. Ya. Tadi mula-mula berlaku habitat isolation. Sekarang pula lalat yang sama tadi itu, dia membiak ataupun dia berkembang dan menjadi matang ikut ikut musim buah apple ya. So musim buah apple ni berlainan dengan pokok asal dia, pokok Halton tree. So berlaku apa di sini? Berlaku evolution dan adaptation ya. So seterusnya sekarang berlaku temporal isolation, sebab yang tinggal di pokok apple lebih cepat ya, lebih cepat matang ataupun dia membiak pada masa yang berlainan dengan lalat buah yang ada pada Halton tree. Okay. So sekarang berlaku dua jenis isolation, habitat dengan temporal isolation. So ini menjadikan kedua-dua lalat ni bukan lagi spesies yang sama ya. Mereka bukan lagi spesies yang sama. Okay. Boleh dapat tu? Itu adalah simple trick ya. Allopatric. Okay, from the Greek words allos means other and patra homeland ya, ataupun different land. Okay. Or in other words, the formation of new species that occurs when one populations become geographically isolated. Yeah. So geographically isolated, it will involve geographical barrier seperti mountain range, ocean, river atau lake. Yeah. So apa-apa benda yang membentuk geographical barrier. Okay, boleh jadi gunung, bukit, lautan, sungai ataupun tasik ya, yang memisahkan memisahkan dua kumpulan individu. Okay. Contoh, Sabah dengan Labuan dipisahkan oleh apa? Dipisahkan oleh lautan ya. Betulkah? Laut kan? Ya, maksudnya tidak ada chance untuk berjumpa ataupun there will be no gene flow, tidak berlaku. Okay, gene flow tu maksudnya ya, gene flow tu maksudnya perpindahan gene ataupun dalam perkataan lain, okay, sperm will not fuse with the egg ya, sebab di antara sperm dengan egg tu ada geographical barrier ya, ada geographical barrier ya. Mechanism. Population split into two isolated populations due to the presence of geographical barrier. The gene flow, gene flow is interrupted when a population is divided into geographically isolated subpopulation. Yeah. Once geographic isolation has occurred, the separated gene pools may diverge. Yeah. So bila berlaku dua spesies ini berpisah, lama kelamaan
akan berlaku perubahan ataupun adaptation yang tersendiri yang menyebabkan dua subspecies ini tidak lagi boleh, mereka akan menjadi diverge ataupun panggil apa ni diverge ni? Berpisah ataupun tidak lagi boleh bersama, ya, macam ganjil, tidak lagi dapat nanti sambung balik. Okey, kenapa dia punya gene pool dia berubah, ya? Kenapa berubah, ya? So mungkin berlaku, ya, mutation arise ataupun natural selection and genetic drift may alter all the frequencies in different ways in separated population, ya. Reproductive isolations may then evolve as a byproduct of the genetic divergence that results from the selection or drift, ya. The separated population can no longer reproduce, even come in contact again, ya. Mereka menjadi reproductively isolated. The new species is formed while the population is geographically isolated. Okay. Okay. Contoh, contoh A terpisah menjadi A dengan B. Okay. Okay. Kenapa A tidak sama dengan B? Kenapa tidak sama? So mungkin ketika berada di tempat yang berlainan tadi berlaku mutation, ya, mungkin berlaku mutation ataupun berlaku natural selection, okay, ataupun berlaku genetic drift yang boleh dia punya gene pool dia, okay, dia punya genetic frequency, okay, berubah. So bila berubah, bila genetik dia berubah, okay, genetic frequency dia berubah. Kalau next nanti A jumpa dengan B, so bila kita after certain time when A meet again with B, so sini sudah tidak ada tarikan dia sudah. So A tidak lagi tertarik dengan B. Okay. Ada perubahan, ya. Perubahan tu mungkin boleh disebabkan oleh mutation ataupun natural selection, ya, yang menghapuskan certain genetic that will change the genetic frequencies of the population. Susah kan senang? Boleh faham tak? Tapi ini dia bukan berlaku pada masa yang singkat, berlaku pada masa yang lama. Okay. Macam kita boleh anggap macam manusia juga dulu, kan. Manusia ni, bumi ni kita anggap bumi ni adalah satu daratan, kan. Kemudian berpisah, daratan tu berpecah-pecah dan ada yang hanya pergi Afrika, kononnya lah, ada yang hanya pergi tempat-tempat lain. Okay. So bila kita terpindah ataupun berada di tempat yang lain, kita akan mengalami beberapa peristiwa. Okay. Yang paling keterang adalah natural selection. Bila kita berada pada situasi yang baru, ya. Ataupun mungkin berlaku mutation. Okay. So bila berlaku mutation, apa yang akan berlaku kepada individual? Okay. Dia punya appearance dia pun akan berubah, kan. Setuju tak? Macam susah, kan? Okey, kalau kita ambil contoh manusia lah. Okey, manusia. Okey, tapi nampak macam discriminate pula, kan, kalau manusia ni. Okey. Okey, contoh. Kalau kamu kan orang Malaysia, kan? Kalau kamu punya sekumpulan daripada kamu ni pindah ke contohnya pergi ke Arab, ya. Sebahagian lagi pindah pergi India. So apa yang berlaku dengan kamu yang pindah pergi Arab? Kamu rasa selepas berpuluh-puluh tahun, apa yang kamu boleh bayangkan dengan ciri-ciri kamu? Berubah, ya. Ada yang cakap berubah, betul kan? Berubah. Satu, berubah kenapa? So mungkin kamu akan berkahwin dengan orang Arab, ya. Ataupun kamu akan terdedah kepada cuaca di sana, cuaca panas contohnya. So kamu akan berubah mengikut budaya, mengikut environment ataupun mengikut cuaca di tempat tersebut. Okey. Dan satu lagi pula, di mana dia pindah tadi? Pindah pergi India. Okey. So selepas berpuluh-puluh tahun, orang Malaysia yang pindah pergi India ni,
kamu boleh bayangkan apakah ciri-ciri yang berlaku kepada dia. Okay, dia sudah ada ciri-ciri orang India, kan? Betul? So, bila selepas berpuluh-puluh tahun, okay, kumpulan yang sama ni, bila kita temukan semula, adakah mereka masih kumpulan ataupun mempunyai ciri-ciri yang sama? Tidak, kan? Okay. So, ciri-ciri yang tidak sama tu boleh menyebabkan mereka ini mengalami isolation, okay, ataupun kita panggil sebagai reproductively isolated. Kau boleh bayangkan ke tu? Boleh faham? Can you imagine the situation? Ya. Ya, dia akan berubah. Kenapa dia berubah? Dia punya perubahan tu mungkin boleh disebabkan oleh mutation, okay? Okay, mungkin disebabkan oleh natural selection, okay, ataupun disebabkan oleh genetic drift. Ya. Okay, genetic drift ni nanti kita akan cerita ya. Tapi genetic drift tidak, kalau manusia tidak berapa sesuai lah kalau genetic drift untuk manusia ya. Okay, contoh di sini adalah contoh yang dia bagi adalah snapping shrimp ya. Snapping shrimp dipisahkan oleh Panama Isthmus of Panama ya. Okay, tapi dia sebenarnya daripada spesies yang sama tapi dipisahkan oleh dipisahkan oleh apa ni ya, macam apa, daratan di tengah lautan ya. So akhirnya ada 4 jenis snapping shrimp yang terhasil daripada Alpheus panamensis, Alpheus milsei, Alpheus nuttingi, Alpheus formosus ya. So ada 4 spesies yang boleh terhasil ya. Okay, describe the modes of speciation and sympatric and allopatric. Sympatric, allopatric, both lead to the formation of new species. Yeah. Sympatric occurs within the population that lives in the same geographical area. Itu untuk sympatric, same. Kalau allopatric, occurs when population are geographically isolated ataupun different habitat. Yeah. Sympatric rarely occurs. Allopatric commonly occurs. Okay, yang lebih kerap berlaku adalah allopatric. Okay. Sympatric mostly involve plants, self-fertilization atau polyploidy. Kalau allopatric mostly involve animals. Okay. Masih boleh teruskan atau rehat sekejap dulu